وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, InsyaAllah selepas daripada ini setiap bulan sekali kita akan ada sesi bersama. Dan di dalam sesi bersama ini InsyaAllah kita akan bawa kupas tajuk yang berkaitan dengan dakwah, dan khususannya especially berkaitan dengan perbandingan agama itu sendiri. Namun bila kita bercerita tentang perbandingan agama ni tuan-tuan, perkara yang akan bermain di fikiran kita ini adalah tentang perbezaan antara agama Islam dengan agama-agama lain. Tapi dalam siri kali ini insya-Allah kami akan bawakan apa persamaan-persamaan yang ada di antara agama Islam dengan agama-agama lain yang ada di Malaysia khususnya, insya-Allah. Dan kenapa seharusnya kita mencari persamaan ini? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surah Al-Imran ayat ke-64, "Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Wala yattahiza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqul syahadu bi anna muslimun." Ini merupakan satu tips yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita di dalam kita nak berdakwah, especially kepada masyarakat bukan Islam dan sebagainya. Allah seru kita untuk cari persamaan, especially bersama dengan ahli-ahli kitab. Dan di dalam itu juga Allah Subhanahu Wa Taala turut berfirman mengatakan persamaan apa yang seharusnya kita cari. Pertama adalah di mana kita semua Allah na'budu illallah, di mana kita hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita lihat di dalam agama-agama lain ini tuan-tuan, konsep ketuhanan yang difahami itu berbeza kadang-kala dengan konsep ketuhanan yang terkandung di dalam kitab-kitab mereka. Dan apabila kita teliti kitab-kitab mereka, di dalam kitab mereka juga ada konsep sistem tauhid, yang ini menyembah Tuhan yang Esa. Dan dalam kita nak mencari persamaan ini, sebenarnya ada banyak persamaan kalau nak bincang. Mungkin pada siri kali ini saya tak dapat nak sentuh semua persamaan itu, tetapi insya-Allah saya akan sentuh tentang menyembah Tuhan yang satu juga turut terdapat di dalam kitab-kitab agama-agama lain. Bila kita bercerita tentang konsep ketuhanan itu sendiri, tentang konsep ketuhanan di dalam agama Islam itu sendiri, kita tahu tentang konsep mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, tauhidnya dan sebagainya. Dan kita tahu di dalam Islam ini, jika kita nak tahu sesuatu perkara berkaitan dengan Islam, kita perlu pergi kepada sumbernya. Di mana sumber agama Islam itu adalah Quran dan hadis. So jika kita nak tahu sesuatu perkara in detail, kita akan cek balik kepada Quran dan juga kepada hadis. Sebenarnya konsep yang sama juga terkandung di dalam agama-agama lain. Sebelum saya teruskan, sebenarnya saya nak guna whiteboard, tapi kita punya mic tak boleh nak portable. Cuma saya nak ceritakan tentang kedudukan agama-agama yang ada di dalam dunia. Sebelum kita pergi kepada subjek lain, baru kita akan faham sebenarnya bagaimana agama itu, kedudukannya dan sebagainya. Boleh no? Kalau saya berdiri boleh dengar? Still boleh dengar? Tak boleh dengar. Yang ni kena naikkan. Sekarang boleh dengar? Okay, insya-Allah. Okay, basically kalau kita lihat, bila kita cerita tentang agama-agama di dunia, ini adalah kedudukan agama-agama di dunia. Okay. Ini macam mana nak off? Itu okay. Okay, ini kedudukan agama-agama di dunia. Agama di dunia kita boleh pecahkan kepada dua bahagian. Yang pertama kita panggil agama semitik, dan juga agama bukan semitik, non semitik. Okay.
Di bawah agama Semitik ni kita ada agama Yahudi, kita ada agama Kristian dan juga agama Islam. Okey. Ini kedudukan agama-agama di dunia. Boleh nampak no? Okey. Dan kemudian di bawah agama-agama bukan Semitik, kita boleh bahagikan kepada agama Aryan dan juga non-Aryan. Okey, di bawah agama Aryan kita boleh pecahkan dia agama Vedic dan juga non-Vedic. Agama Vedic ni dekat sini duduknya agama Hindu. Okey. Dan di bawah agama non-Vedic dia ada agama Buddha. Lepas tu dia ada agama Sikh, Zarathustra. Saya tak tahu tuan-tuan pernah dengar ataupun tidak, tetapi pengamalnya sudah tidak banyak sekarang. Okey. Dan di bawah agama non-Aryan ini dia ada agama Shinto. Shinto pernah dengar? Tak pernah dengar? Agama Shinto ni banyak penganutnya ada di Jepun. Kemudian agama Confucius. Okey. Ini basically secara rough ini adalah kedudukan agama-agama di dalam dunia. Kenapa kita pecahkan dia ada agama Semitik dan juga non-Semitik? Okey, apa dia agama Semitik? Agama Semitik ni kalau mudah kita nak faham, kita boleh faham agama Semitik adalah agama-agama yang ada di kawasan atau di Jazirah Arab, di kawasan situ. So kita ada 3, Yahudi, Kristian dan Islam. Kemudian agama yang bukan Semitik, dia kita boleh bahagikan kepada agama Aryan dan juga non-Aryan. Aryan ni siapa? Aryan ni adalah satu bangsa. Kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan boleh faham insya-Allah tentang Aryan ini adalah satu bangsa yang mana ada yang mengatakan mereka daripada kawasan Iran dan sebagainya, dan hari ini ada yang mengatakan Euro-Aryan, iaitu orang-orang Eropah juga ada yang mengatakan mereka adalah sebahagian daripada orang-orang Aryan pada asalnya lah, kalau ikutkan. Tapi kita boleh pecahkan kepada dua, dia ada Aryan dan juga non-Aryan. Di bawah Aryan ini, dan asalnya penduduk India ini yang belah utara, yang selalu kita tengok yang kulit-kulit putih ini, mereka kebanyakannya adalah daripada keturunan Aryan. Dan kita boleh pecahkan kepada Vedic dan juga non-Vedic. Vedic ini nanti saya akan cerita. Bila kita faham tentang kitab-kitab dalam agama lain, insya-Allah kita akan faham perkara ini. Vedic tu apa dan non-Vedic juga apa. Okey. So basically ini adalah agama-agama, kedudukan agama-agama di dalam dunia. Okey. Dalam waktu yang sama juga, walaupun kita nak cari persamaan yang ada di dalam agama ini, saya minta supaya kita faham, dalam Islam kita tak pernah kata semua agama itu sama. Dan nescaya semua agama itu tidak akan menjadi sama. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surah Ali Imran ayat ke-19, Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah agama Islam. Namun apa yang kita nak katakan dekat sini, di dalam walaupun semua agama itu tidak sama, tetapi di antara agama-agama ini ada persamaan. Seperti mana yang telah saya kemukakan tadi, yang telah saya ceritakan di dalam Al-Quran sendiri turut menyatakan bahawasanya ada persamaan, dan Allah minta kita untuk cari persamaan, iaitu persamaan di mana kita semua hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu yang pertama. Mungkin ada juga yang timbul persoalan, kenapa perlu ada banyak agama? Kenapa Tuhan telah wujudkan banyak agama? Kenapa perlu ada agama Hindu? Kenapa perlu ada agama Buddha? Kenapa tak jadikan satu agama sahaja? Dan kenapa mesti kena ada banyak agama? Tuan-tuan yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagi kita yang beragama Islam, berapa banyak agama yang telah Allah Subhanahu Wa Taala utuskan di muka bumi ini? Berapa banyak tuan-tuan? Berapa? Satu sahaja. Agama apa? Agama Islam. Nabi Adam beragama apa? Agama Islam. Nabi Isa beragama apa? Agama Islam. Semua nabi-nabi ini beragama Islam. Ada setengah orang mereka faham
agama Islam ini diorang kata berusia 1400 atau 1500 tahun yang dahulu. 1500 tahun dahulu adalah usia Al-Quran diturunkan, bukan usia agama Islam. Agama Islam telah ada sejak bila mana Nabi Adam menjejakkan kakinya di muka bumi. Bila kita kata tentang Islam, apakah makna kepada Islam itu, tuan-tuan? Submission, tunduk, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesemua nabi-nabi ini mereka tunduk, patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, asas kepada agama Islam apa dia? Tauhid. Nabi Adam bertauhid tak kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bertauhid. Nabi Musa bertauhid tak? Nabi Ibrahim bertauhid tak? Semua nabi-nabi yang diutuskan semuanya bertauhid, dan semua nabi ini mengajar kaum-kaum mereka juga supaya turut tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesemua nabi-nabi ini mengajak semua kaum dia kepada Islam. Apa dia Islam? Basically kalau kita nak faham tentang Islam, selain daripada makna kepada perkataan itu, adalah agama yang mentauhidkan Tuhan. Okey, itu yang pertama. Okey. Dalam waktu yang sama juga Allah Subhanahu Wa Taala firman di dalam surah Al-Fatir, dalam surah Fatir surah 35 ayat yang ke-24, di mana Allah Subhanahu Wa Taala firman, tidak ada satu kaum pun yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak utuskan nabi dan juga rasul. So bermaksud kepada semua kaum ini, kaum yang ada, to all nation and tribe, kepada semua kaum dan bangsa Allah Subhanahu Wa Taala telah pun utuskan nabi. Dalam waktu yang sama juga, ayat yang sama juga Allah SWT turut firman di dalam surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat yang ke-7, di mana telah Allah SWT berfirman, telah diberi petunjuk kepada semua kaum dan juga bangsa. Melalui apa? Melalui nabi-nabi tadi, supaya mereka tetap dalam mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Ini perkara yang perlu kita faham. Sekarang ni kita tahu Islam mengajar kita konsep tauhid, di mana mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua tahu Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Ikhlas, di mana qul huwallahu ahad. Kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah tunggal, esa, Allahus Samad. Tempat semua manusia bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu Wa Taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu pun yang setara maupun serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam agama-agama lain juga, tuan-tuan, bila kita teliti di dalam kitab mereka, kita akan dapati ada ayat-ayat yang seakan atau serupa dengan ayat-ayat ini. Ini perkara yang kita akan lihat. Saya akan sentuh dulu tentang agama Hindu, tentang konsep apa ayat-ayat tauhid yang turut terdapat di dalam kitab agama Hindu. Tapi sebelum saya nak cerita tentang kitab-kitab ayat-ayat yang terkandung ini, saya nak kita faham dulu tentang kitab di dalam agama Hindu. Hari ini bila kita cerita, kalau saya nak berdiri boleh ke? Saya dah biasa ceramah berdiri, tiba-tiba duduk nak tulis dan sebagainya susah. Okey, bila kita tanya dengan orang Hindu biasanya dia akan kata, kalau kita tanya dengan dia apakah kitab di dalam agama dia, biasanya dia akan kata Bhagavad Gita. Okey, Bhagavad Gita ya memang salah satu daripada kitab agama dia, tetapi ini bukanlah kitab sumber utama di dalam agama Hindu. Kalau kita nak tengok tentang kitab-kitab di dalam agama Hindu, kedudukannya begini. Dalam agama Hindu, kitab dia agak quite complicated sikit sebab dia ada banyak kitab. Okey.
Ni kitab dalam agama Hindu. Kitab dalam agama Hindu ni kita boleh bahagikan kepada dua. Satu, yang pertama dia panggil Shruti, dan lagi satu Smriti. Kitab Shruti ini adalah kitab tertinggi di dalam agama Hindu. Okey. Contoh, saya bagi contoh dalam Islam, kita ada Al-Quran. Kita ada Al-Quran, kita ada hadis. Dalam waktu yang sama, ada tak kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama-ulama lain? Ada kan? Macam-macam kitab, kitab kuning dan macam-macam. Betul tak? Okey. Konsep dalam agama Hindu, dia seakan juga dalam agama Islam. Katalah kalau ada kitab-kitab yang dikarang oleh mana-mana alim ulama, tak kira siapa pun dia, kalau dia tulis sesuatu perkara yang bertentangan dengan Quran dan hadis sahih, yang mana kita akan ikut? Yang mana kita akan ikut? Sudah tentu kita akan ikut Quran dan hadis. Walaupun ulama itu ulama yang besar, mutabar dan sebagainya, tetapi kalau saya kata kalau, saya bukan kata diorang ada tulis, tetapi sebagai contoh, tak kira apa sahaja kitab yang ditulis oleh siapa sahaja, jika dia cerita tentang agama Islam, sesuatu perkara yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka kita orang Islam akan tetap berpegang kepada Quran dan Sunnah. Kalau tiba-tiba ada orang tulis buku, dia kata alkohol itu halal, kita akan ikut tak? Sudah tentu kita tak akan ikut, sebab kita tahu dalam Quran kata alkohol itu haram. Betul tak tuan-tuan? Okey. Dia sama juga dekat sini. Kitab Shruti ini, dia adalah kitab tertinggi. Bermaksud apa sahaja penulisan yang ada di kitab Smriti ini boleh kita boleh simpulkan macam ni. Ini kitab tertinggi, ini kitab yang kira level dia sama macam selepas Quran dan Sunnah. Okey. Apa sahaja perkara yang terkandung di sini, jika dia bertentangan dengan sini, maka orang Hindu sepatutnya ikut yang ini. Sebab dia adalah kitab utama dalam agama Hindu. Di bawah Shruti ini dia ada Veda. Sebab tu tadi bila kita tengok dia pecahkan agama di dunia ini, dia ada agama Vedic dan juga non-Vedic. Sebab dia agama yang berpandukan kepada Veda. So, kitab utama dalam agama Hindu adalah kitab Veda, bukannya kitab Bhagavad Gita. So, Veda ni dia ada 4. Dia ada Rig Veda, dia ada Yajur Veda, dia ada Sam Veda, ataupun ada yang panggil Sama Veda, dan juga Atharva Veda. Ini 4 kitab utama yang duduk di bawah Shruti, dan juga dia ada Upanishad. Kalau kat bawah ni Upanishad, maksud dia boleh dikatakan sebagai Upanishad, duduk dekat. Dia seolah-olah macam kalau kita nak kata dalam bentuk bandingkan dengan agama Islam ini, dia duduk lebih kurang macam hadis. Bila diorang duduk dekat-dekat dan diorang dengar apa yang Rishi cakap dan sebagainya, diorang akan catat. Dia panggil Upanishad. Upanishad ni ada beratus-ratus Upanishad. Ada berpuluh dan beratus Upanishad. Ada macam-macam Upanishad, dan ada satu Upanishad nama dia Allah Upanishad, atau dipanggil Allo Upanishad, yang akan menceritakan tentang Tuhan. Okey. Ini kitab yang duduk di bawah Shruti. Dan ada juga di kalangan cendekiawan Hindu, dia masukkan juga beberapa kitab lain di dalam Shruti. Tapi basically ini adalah kitab yang dipersetujui oleh kesemua mereka. Veda dan juga Upanishad masuk dalam Shruti. Kemudian di bawah Smriti ini baru datangnya ada Bhagavad Gita, ada Ramayana, ada Mahabharata. Tetapi seringkali biasanya kita akan dengar mereka bila berbicara tentang kitab mereka, mereka akan bincang tentang kitab yang ada di sini, bukannya yang ada di sini.
kenapa kadang-kala mereka tak berbincang tentang kitab yang ada di sini? Sebab poin yang pertama sekali, kitab Veda ini, okey, lagi satu saya nak bagi tahu. Kitab Hindu ini dia diturunkan, dia nak kata diturunkan tak juga. Okey, macam ni. Kitab Veda ini dia asalnya dalam bahasa Sanskrit. Okey. Ada satu perkara kenapa kadang-kala orang Hindu ini diorang tak tahu. Ini saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan, ramai di kalangan orang Hindu kalau kita tanya dekat luar sana, mereka takkan tahu pun hatta kitab-kitab mereka. Sebab tu saya kata awal-awal tadi, bila kita tanya dengan diorang apa kitab diorang, paling tinggi pun mereka akan kata Bhagavad Gita atau Ramayana dan juga sebagainya. Dan saya percaya ramai di kalangan orang Hindu, saya bukan cakap sebab saya juga dulu beragama Hindu. So saya tahu waktu saya beragama Hindu pun saya tak pernah dengar pun benda ni. Dan selepas itu baru belajar. Ramai di kalangan mereka bukan kata tahu, hatta tak pernah lihat dan mungkin tak pernah sentuh pun kitab Veda ini. Dan juga kitab-kitab Upanishad dan sebagainya. Sebab apa perkara itu berlaku? Sebab kalau kita lihat dalam sejarah agama Hindu itu sendiri, pada peringkat awalnya hanya mereka yang berkasta Brahmin sahaja yang boleh sentuh dan baca kitab-kitab ini. Disebabkan itu, kebanyakan daripada ilmu agama ini tidak turun kepada generasi-generasi lain dan ramai yang tidak mengetahuinya. Namun hari ini, pada zaman sekarang, di kalangan orang Hindu pun sudah banyak yang tidak lagi mengikuti sistem kasta tersebut. So buku-buku ini telah banyak ditranslatekan di dalam bahasa Inggeris dan juga available di dalam market, insya-Allah. Okey. Ini adalah kitab di dalam agama Hindu. Sekarang ni kita akan lihat apa sebenarnya yang diceritakan. Sebab bila kita cerita tentang agama Hindu, saya tahu ramai orang Islam akan fikir, oh, agama Hindu ini adalah agama yang menyembah banyak Tuhan. So mereka menyembah berhala dan juga sebagainya. Tetapi kita lihat apa yang sebenarnya disebut di dalam kitab-kitab agama mereka. Okey. Di dalam Chandogya Upanishad, bab yang ke-6, Chan yang nombor 2, ayat yang pertama menyebut Ekam Ivat Vityam, yang bermaksud God is only one without a second. Yang bermaksud Tuhan hanya satu, tidak ada dua. Kemudian disebut juga di dalam Sushasthara Upanishad, chapter number 6, ayat yang ke-9, disebut Nachasya Kacit Janita Nachatipa, yang bermaksud dia tidak ada ibu bapa, yakni Tuhan, dia tidak ada ibu bapa dan tidak ada yang lebih besar daripadanya. Kemudian disebut juga di dalam Sushasthara Upanishad, chapter 4, ayat yang ke-19, Natasya Prastima Asti, yang bermaksud Tuhan tidak ada rupa dan tidak menyerupai sesuatu apa pun. Kalau kita lihat ke semua ayat-ayat ini, dia lebih mirip dengan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Hatta kalau kita tengok di dalam kitab Hindu juga disebut Ekam Braham Vidya Naste Nena Naste Kincen Bhagwan Eki hai, Dusra nahi hai, Zara bhi nahi hai. Di mana dia menyebut Tuhan hanya satu, tidak ada dua dan tidak sama sekali ada yang kedua dan sebagainya. Ini merupakan ajaran di dalam kitab Hindu, yang mana turut ada juga konsep mengesakan Tuhan. Kalau kita lihat, okey, sekarang ni kita mungkin kita boleh lihat pula tentang agama Kristian. Apa sebenarnya kitab yang ada di dalam agama Kristian? Okey. Ramai di kalangan kita tahu bila kita bercerita tentang agama Kristian, dan hatta orang Kristian pun dia akan mengatakan kitab agama dia adalah Bible.
Okey. Ini adalah kitab panduan yang terkandung, yang ada yang akan diikuti oleh orang-orang yang beragama Kristian. Namun ada beberapa perkara yang saya nak kita faham bila kita bercerita tentang Bible. Okey. Bible ni dia ada Old Testament dan juga dia ada New Testament. Orang Kristian dia percaya New Testament adalah kitab-kitab yang mana diturunkan melalui Jesus Christ. So yang itu dia akan sebut, maksud dia selepas Jesus Christ, ini adalah ayat-ayat yang disebut sebagai ataupun buku, dia akan panggil ini sebagai book. Okey. Yang ini selepas Jesus. Yang ini adalah sebelum Jesus. Dan mereka akan satukan dua-dua ini di dalam kitab Bible. Sebab itu dia akan kata dia ada Old Testament dan juga New Testament. Di dalam kitab Bible ini juga ada beberapa problem bila kita jumpa dengan orang Kristian dan sebagainya. Kita perlu tahu sama ada, especially kita perlu tahu sama ada dia Protestan ataupun dia Katolik. Ini adalah mazhab, dua mazhab yang terbesar di dalam Kristian. Kenapa saya kata kita perlu tahu? Sebab kedua-dua ini mereka gunakan Bible sama, tetapi kandungan di dalam Bible itu ada perbezaan. Yang Protestan ini, siapa-siapa yang ikut Protestan, di dalam Bible mereka akan ada 7 bab yang kurang. Kan, dulu Kristian kan? Betul kan? Okey. Di dalam siapa yang ikut Katolik, especially akan ada lebih 7 bab. Bermaksud dia bukannya terjemahan lain dan sebagainya, bermaksud dalam Bible yang itu akan ada 7 buku. Sebab setiap chapter kita dalam Quran ini kita akan panggil surah, betul tak? Okay, dalam Bible ini dia akan panggil sebagai surah itu sendiri dia akan sebut sebagai a book, sebagai satu buku. Hatta Bible itu sendiri bermaksud himpunan buku-buku atau himpunan kitab-kitab. Okey. So dalam yang Katolik tadi, siapa yang ikut Katolik akan ada 7 buku ekstra, 7 bab ekstra. Dekat sini kita tak akan jumpa. Dalam kitab dalam Bible yang Protestan punya, kita tak akan jumpa 7 buku itu. Dan di kalangan Protestan mereka protes. Mereka protes terhadap Katolik, sebab tu nama dia pun dia dapat Protestan. Dia protes dan mengatakan 7 kitab itu adalah apokrifa. Apokrifa bermaksud tokok tambah. Bermaksud dia macam tokok tambah ataupun telah diada-adakan di dalam kitab Bible. Bila kita tanya dekat orang yang Katolik pula, dia akan cakap diorang ni telah padam 7 buku. So kat sini dia akan cakap yang ini telah tambah 7 buku, yang ini akan cakap dekat dia telah tolak 7 buku. Walau bagaimanapun ini masalah mereka, biar mereka selesaikan. Tetapi kenapa saya cerita perkara ini? Supaya kita boleh tahu, kalaulah kita berjumpa dengan orang Kristian dan sebagainya, nak berdakwah dengan dia dan sebagainya, kita kena tahu perkara ini supaya lebih jelas. Kita kena tahu sama ada dia Protestan ataupun dia Katolik. Sebab Katolik punya Bible dia lain, Protestan punya Bible lain. Hatta bukan ini, saya cuma cerita tentang 2 mazhab terbesar sahaja. Di dalam Kristian dia ada beribu-ribu mazhab. Dan dalam beribu-ribu mazhab, kebanyakan daripada mereka ada version of Bible yang berbeza. Yang saya cerita ni hanya 2 terbesar yang ada perbezaan. Okey. Ini adalah tentang Bible. Okey. Walau bagaimanapun, walaupun Bible ini dia ada mereka sendiri hujah. Yang ni di kalangan orang Kristian, dia sendiri hujah, ada apokrifa dan sebagainya macam-macam. Walaupun dalam keadaan begitu, kita still boleh jumpa ayat-ayat yang mana tetap terkandungnya ayat-ayat yang menceritakan tentang keesaan Tuhan. Antaranya kalau kita lihat dalam Deuteronomy
Deuteronomy ni dia terkandung dalam Old Testament. Dalam Deuteronomy chapter number 6 verse number 4, di mana dia akan, Nabi Musa dia akan bagi tahu Syama Israelu aduna ilahainu aduna ihad, di dalam yang mana bermaksud dia bagi tahu sesungguhnya Tuhan kita itu satu. Ayat yang sama juga turut telah diulang oleh Jesus, menurut mereka oleh Jesus di dalam New Testament, yang mana turut menyebut Syama Israelu aduna ilahainu aduna ihad, yang mengatakan wahai orang-orang Israel, Tuhan kita adalah Tuhan yang esa ataupun Tuhan yang satu. Bukan itu saja, kalau kita tengok dalam Isaiah ni satu buku di dalam Bible, dalam chapter 43 verse number 11, dia turut menyebut I am the Lord and beside me there is no savior. Yang ini dia mengatakan sesungguhnya tidak ada penyelamat selain daripada Tuhan itu. Dan juga turut disebut dalam Isaiah juga chapter 45 verse number 5, turut menyebut I am Lord, there is none else, there is no God beside me. Dan juga turut disebut dalam Isaiah juga chapter 46 verse number yang 9, I am God and there is none else, I am God, there is none like me, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan turut disebut juga di dalam Deuteronomy chapter number 5 verse daripada 7 sampai 9, dan ayat yang sama juga terkandung dalam Exodus, lagi satu kitab, chapter 20 ayat ke-3 sampai ayat yang ke-5, yang mana menyebut Thou shall have no gods before me. Yang ini dalam ayat ni kononnya Tuhan tengah berfirman dengan mengatakan Thou shall have no other god before me, thou shall not make into thee any graven image that likeness everything in the sky, in the heaven, or anything in the world, di bumi. Kamu tidak boleh membuat apa-apa sahaja, yang ini idol, tentang berhala dan sebagainya, atau menyembah sesuatu apapun yang seperti mana yang terkandung di dalam, di langit, di bumi dan juga di lautan. Dan kemudian ayat itu sambung turut mengatakan thou shall not bow down thyself to them. Janganlah kamu menyembah mereka, no serve them, janganlah mengabdikan diri kepada mereka, for I the Lord I am a jealous God. Dan dia kata, ayat ini mengatakan sesungguhnya Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Bukan itu sahaja. Sebenarnya bila kita cerita tentang agama Kristian ini tuan-tuan, agama Kristian dengan agama Islam ini ada banyak persamaan seperti mana yang kita ketahui. Dan agama Islam adalah satu-satunya agama yang ada di muka bumi ini yang turut meletakkan keyakinan dan juga keimanan mereka terhadap Jesus ataupun Nabi Isa. Seorang Islam tidak boleh menjadi seorang Islam yang beriman secara sepenuhnya jika dia tidak beriman kepada Nabi Isa. Hanya agama Islam sahaja yang turut meletakkan keimanan kepada Nabi Isa itu sebagai satu perkara yang wajib. Kita tahu di dalam rukun iman kita perlu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada malaikat, kepada Rasul. Di dalam list beriman kepada Rasul, Nabi Isa ada tak tuan-tuan? Nabi Isa ada tak? Ada. Kita orang Islam, kita beriman tak yang Nabi Isa itu telah menyembuhkan orang yang buta? Kita beriman tak yang Nabi Isa itu telah menyembuhkan orang yang ada sakit, apa dia panggil, lopak? Lopak ke sopak? Lopak. Sopak. Kita beriman tak? Kita beriman. Kita beriman tak di mana Nabi Isa telah menghidupkan orang yang mati dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita beriman tak? Kita beriman. Perkara tersebut orang Kristian juga beriman. Ada banyak perkara yang mana kita dan orang Kristian beriman secara bersama. Namun dekat mana sebenarnya perbezaan di antara kita dengan orang-orang Kristian ini? Perbezaannya bila mana mereka mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Dan kita orang Islam kita kata la, kita kata tidak, sesungguhnya Nabi Isa itu bukannya anak Tuhan,
tetapi dia adalah seorang rasul Allah Subhanahu wa taala seperti mana rasul-rasul yang lain. Dekat situ sebenarnya problem antara kita dengan Kristian. Namun perkara yang sama juga sebenarnya Jesus, kalau kita lihat di dalam Bible turut terkandung juga dalam John chapter number 5 verse number 30, di mana ayat itu Jesus sendiri akan bagi tahu, dia kata, I by my own self can't do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just, not because I seek my own will, but I seek the will of my Father who have sent me. So dia bagi tahu semua kelebihan-kelebihan ada pada dia ini bukanlah daripada dia sendiri, dan semua perkara yang dia buat itu bukanlah atas kehendak dia sendiri, tetapi atas keizinan Tuhan yang telah mengutuskan dia. Okey. Sekarang ni, adakah bila saya cerita benda ni, adakah bermaksud kita orang Islam, kita beriman bahawasanya Bible itu adalah Injil? Adakah Bible ini Injil, tuan-tuan? Confused lah. Tengok ayat ni ada pula kan. Adakah Bible ini Injil? Tidak. Bible bukan Injil yang seharusnya kita beriman kepada Injil itu. Injil adalah kitab yang telah diutuskan kepada Nabi Isa. Apakah Bible ini sepenuhnya Injil? Tapi okey, Bible ini kita tahu dia bukan Injil, tetapi kita tidak nafikan ada kandungan Injil di dalam Bible. Tuan-tuan faham kan? Okey, sekarang macam ni. Kalau ada satu orang dia tulis kitab dalam Islam, satu orang dia tulis satu kitab. Dalam kitab itu dia masukkan ayat-ayat Al-Quran. Apakah kitab itu akan menjadi Al-Quran? Tidak. Sama sekali tidak. Tetapi ada tak kandungan Al-Quran di dalam kitab itu? Ada. Sama tak dengan yang ni? Sama. Itulah yang kita faham tentang Bible. Okey. Namun dekat sini, bagaimana kalau ada orang yang baca Bible dan sebagainya, especially pelajar-pelajar dan sebagainya yang ambil perbandingan agama, mereka akan kaji tentang kitab-kitab agama lain dan sebagainya. Bagaimana kita nak tahu apa yang terkandung di dalam Bible ini? Macam mana kita nak membezakan mana satu yang betul dan mana satu yang tak betul? Macam mana kita nak bezakan, tuan-tuan? Kita orang Islam yang tu, okey, kaedah ini bukan hanya kepada Bible, kaedah ini juga boleh digunakan dengan semua kitab-kitab yang ada. Okey, bagaimana kita nak tahu? Kita tahu dengan meletakkan Quran. Okay. Quran ni, tuan-tuan, dia ada satu lagi nama yang disebut sebagai Al-Furqan. Apakah itu Al-Furqan? Yang membezakan di antara yang hak dan juga batil. So macam mana kita nak tahu mana satu ayat yang kita boleh beriman dan mana satu ayat yang kita tak boleh? Dengan meletakkan ayat itu dengan Quran. Jika ayat itu bertepatan dengan Quran, kita orang Islam, kita tidak ada masalah untuk menerima ayat itu. Tetapi jika ayat itu bertentangan dengan Quran, kita tahu ini bukan dari sumber yang betul. Okey, tuan-tuan boleh faham kan? Nak berhenti azan dulu, Pak ya. Azan dulu. Kita berhenti sebentar untuk azan.
Okey, insya-Allah saya akan sentuh sedikit lagi tentang agama Buddha dan juga tentang agama Sikh, insya-Allah sikit sebelum kita berhenti. Okey, dalam agama Buddha pula tuan-tuan, agama Buddha ni kitab yang perlu mereka ikuti bernama Tipitaka. Okey, dalam kitab Tipitaka ni adalah kitab yang mana diturunkan dalam kitab yang mana kitab yang terkandung asal kitab itu di dalam bahasa Pali. Bahasa Pali ini dan Buddha ini dia berasal daripada satu kawasan yang pada ketika itu dia sekarang ni dia duduk di kawasan area India Nepal, dekat border area lebih kurang area yang itu, dengan menggunakan bahasa Pali dan kitab mereka bernama kitab Tipitaka. Hari ini kalau kita tengok orang-orang beragama Buddha ini, mereka akan mengatakan yang mana agama Buddha tidak menyentuh tentang konsep ketuhanan dan juga sebagainya, ataupun dia akan mengatakan yang Buddha itu dia senyap tentang konsep ketuhanan. Namun ada dua ayat di dalam kitab Buddha ini yang saya tertarik dengan ayat itu. Yang pertama sekali disebut dalam bahasa Pali, iaitu disebut sebagai Ati Ajatang, Abu Tang, Akatang dan juga Asam Katang, yang bermaksud dia ni ayat yang menceritakan tentang Tuhan, yang bermaksud dia sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, dan juga yang bersifat mutlak. Okay, dan kemudian di dalam Sutta Pitaka, dalam Udana 8 ayat yang ketiga, turut menyebut, yang ini diceritakan tentang sedang menyampaikan kepada biku, di mana dia beritahu, ketahuilah wahai biku, ada sesuatu yang tidak dilahirkan, yang tidak diciptakan dan juga mutlak. Apabila ayat ini dikatakan yang tidak dijelmakan dan sebagainya, namun kalau kita lihat hari ini tuan-tuan, ramai yang memberi penjelmaan kepada Tuhan-Tuhan mereka dan juga sebagainya. Dan konsep keesaan ini, menyembah Tuhan yang satu, bukan hanya terdapat di dalam agama Hindu, bukan hanya terdapat dalam agama Kristian, hatta ianya juga terdapat dalam kitab agama Sikh. Kalau kita lihat dalam kitab agama Sikh itu, iaitu dalam Sri Guru Granth Sahib dia panggil, dalam itu ayat yang first, ayat pertama sekali dalam buku volume 1, dia akan beritahu Ik Onkar Satnam Karta Purak Nirbau Nirvair Akal Murad Ajuni Said Bam Guru Prasad, yang bermaksud they exist but one God who is called the true, the creator, free from fear and hate, immortal, not begotten, self-existent, great and compassionate. Okay. Kalau kita lihat hari ini, rata-rata dalam dunia ini tuan-tuan, saya nak cerita sedikit sebelum saya nak habiskan. Kalau kita lihat dan kita kaji balik dalam kitab-kitab mereka ini, seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam surah Ali Imran ayat ke-64, yang mana mengajak kita kepada persamaan, yang ini persamaan kita hanya menyembah Tuhan yang Esa. Dan apabila kita lihat perkara tersebut, kita dapati di dalam kitab-kitab mereka,
turut terkandung ayat-ayat yang menceritakan tentang keesaan Tuhan. Saya ulang lagi sekali, di dalam kitab-kitab mereka. Yang kita bincangkan sekarang adalah tentang apa yang terkandung di dalam kitab mereka. Namun jika kita lihat di dalam pengamalan agama mereka, perkara ini sukar untuk kita jumpai. Rata-rata di kalangan mereka, kalau kita tanya dengan mereka Tuhan ada berapa, mereka akan jawab Tuhan satu. Tetapi mereka tidak menyembah Tuhan yang satu. Mereka sembah banyak Tuhan, dan mereka turut mensyirikkan Tuhan. Ini perkara yang berlaku, tuan-tuan. Ada tak di kalangan orang-orang yang Islam turut berlaku perkara-perkara begini, tuan-tuan? Ada tak? Ada tak, tuan-tuan? Ada kan? Ada orang, bila kita tanya, dia akan mengaku dia adalah orang Islam, tapi lepas tu dia pergi jumpa bomo, dia percaya pada tangkal. Syirik tak, tuan-tuan? Syirik. Pada fahaman saya, ketika saya belajar tentang perbandingan agama dan sebagainya, yang saya faham kenapa perkara-perkara ini berlaku disebabkan kesesatan yang melampau. Kenapa kesesatan itu berlaku, tuan-tuan? Pertama sekali disebabkan bid'ah yang telah diadakan di dalam bab ibadat. Mereka tahu pada asalnya mereka kena sembah hanya satu Tuhan, tetapi ada di kalangan mereka yang mengagungkan seseorang, individu dan juga sebagainya, dan akhirnya beranggapan melalui minta kepada dia akan tolong minta dekat Tuhan. So dia mula menyembah orang tengah daripada menyembah Tuhan yang sebenar. Akhirnya orang tengah ini bukan ada satu, ada di dalam ada agama yang orang tengah ini jadi terlampau ramai, sehingga kan disangka bila cerita bila dia minta dipuja dan sebagainya salah seorang pun, semua perkara ini akan sampai kepada Tuhan. Sedangkan kalau kita lihat dalam banyak kitab turut menyatakan yang Tuhan tidak ada rupa, tetapi kita akan lihat banyak agama-agama yang sama pengikut dia memberi rupa kepada Tuhan mereka, sedangkan kitab dia kata Tuhan tak ada rupa. Dalam kitab dia dia kata Tuhan hanya satu, tapi bila sampai dekat dia jadi banyak. Perkara-perkara ini, tuan-tuan, punca pertama dia adalah disebabkan bid'ah tadi. Kalau kita nak mengelakkan perkara-perkara begini, kesesatan-kesesatan begini, umat Islam, kalau kita nak elakkan daripada umat Islam menghadapi kesesatan-kesesatan begini, maka kita perlu berjaga-jaga dalam perkara mengada-adakan di dalam bab ibadat khususnya, insya-Allah. Semoga perkongsian saya pada hari ini memberi sedikit manfaat dan sebagainya. Dan bukan satu lagi, bukan hanya persamaan tentang menyembah Tuhan yang esa sahaja yang terkandung di dalam kitab-kitab ini. Sebenarnya dalam kitab-kitab ini juga, dalam banyak kitab major religion, dalam kitab yang major religion in the world, kita juga turut dapati nama Nabi Muhammad turut disebut di dalam kitab-kitab mereka. Dan di dalam kitab-kitab ini juga turut menyatakan supaya telah memberi satu bayangan akan datang seorang Nabi di akhir zaman. Maka ketika datangnya Nabi itu, semua orang-orang ini kena ikuti jejak langkah dan agama yang dibawa oleh Nabi itu. Namun hari ini saya tak dapat nak cerita perkara tersebut, is quite heavy dan agak panjang. InsyaAllah bulan depan bila kita berjumpa lagi, InsyaAllah saya akan ceritakan tentang Nabi Muhammad di dalam kitab-kitab agama lain, InsyaAllah. Wa akhiru da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.